Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam perpaduan buat seluruh rakyat Malaysia. Pakcik Makcik Oto Arum, hari ini perbicaraan kes jenayah 1MDB Najib Razak bersambung seperti biasa. Dan kes jenayah rompakan 1MDB ini masih tidak mahu ditutup oleh kerajaan Ismail Sabri Yaakob di Putrajaya. Ini adalah tanda-tanda kiamat besar. Kehancuran legasi politik Najib Razak bersama parti politiknya pada PRU 15 akan datang. Saya ingin ingatkan kepada seluruh rakyat Malaysia, UMNO confirm kalah PRU 15 kerana perkembangan perbicaraan kes jenayah rompakan 1MDB Najib Razak ini antara punca utama kepada kehancuran legasi parti politik Najib Razak. Saya ingin ulang dan tegaskan, seperti mana UMNO kalah pada PRU 14 lalu akibat isu 1MDB, disebabkan perbicaraan kes jenayah 1MDB ini kekal tidak berpihak kepada Najib Razak, maka 1MDB juga adalah punca utama kepada kekalahan secara mengejut parti UMNO pada PRU 15 nanti. Kenapa saya perkatakan seperti ini? Hal ini kerana kes jenayah rompakan 1MDB Najib Razak ini terdapat bukti-bukti baru dan saksi-saksi baru yang sangat-sangat mengejutkan dalam perkembangan perbicaraan kes jenayah rompakan 1MDB. Najib Razak terkejut apabila seorang saksi membentangkan fakta dan bukti baru dalam perbicaraan kes jenayah pindaan laporan audit 1MDB yang diadakan di peringkat Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini. Saya Jufazli Syamat sebagai penganalisis politik bebas ingin mengulas dan membahaskan berkenaan dengan pendedahan bukti baru jenayah rompakan dan jenayah pindaan laporan audit 1MDB yang mana Najib Razak bersama Arul Kandasamy, bekas CEO 1MDB, kantoi bersekongkol mengarahkan untuk laporan akhir audit 1MDB dipindah secara sengaja bagi memastikan Najib Razak dan Jolo tidak dipenjarakan dan tidak ditangkap dalam negara Malaysia. Saya bacakan laporan perbicaraan mahkamah kes rompakan 1MDB Najib Razak untuk hari ini. Najib Razak mengarahkan bekas setiausaha sulitnya untuk memberitahu Jabatan Audit Negara agar tidak menyebut nama Jolo dalam laporan audit 1MDB. Bekas setiausaha sulit Perdana Menteri ke-6 Malaysia Datuk Seri Najib Razak iaitu Shukri Mohamad Saleh mendakwa bekas Perdana Menteri itu mengarahkannya agar memberitahu Jabatan Audit Negara untuk tidak menyebut berkenaan Jolo dan isu sensitif lain dalam laporan audit 1MDB. Shukri
yang menjadi saksi utama pendakwaan, iaitu saksi ke-11, berkata demikian ketika memberi keterangan dalam perbicaraan kes jenayah pindaan laporan audit 1MDB hari ini di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Orang rapat Najib Razak itu berkata, bekas Perdana Menteri ke-6 Malaysia itu memberi arahan tersebut kepadanya dalam satu pertemuan pada 26 Februari 2016. Najib Razak memberi arahan itu agar pihak pembangkang ketika itu pada tahun 2016 tidak boleh menggunakan isu tersebut dalam kritikan mereka. Berikut adalah kenyataan lengkap bekas Setiausaha Sulit Najib Razak yang membocorkan rahsia politik terbesar bekas Perdana Menteri ke-6 Malaysia itu yang mengarahkan laporan akhir audit 1MDB dipindah. Kata Syukri, iaitu Setiausaha Sulit Najib Razak yang bekerja dengan beliau sebelum ini, berkata di hadapan hakim, pada 26 Februari 2016, saya jumpa Najib di pejabatnya. Dan Najib arahkan saya lebih kurang kata macam ini. Syukri, anda beritahu audit agar isu sensitif dan tak relevan seperti Jolo dalam 1MDB tak dimasukkan dalam laporan. Jika pembangkang dapat tahu perkara ini, ia boleh jadi isu. Katanya ketika membaca pernyataan saksi di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur sebentar tadi. Bekas Setiausaha Sulit Najib Razak, iaitu Syukri, turut mendakwa dia kemudiannya menghubungi bekas pengarah Jabatan Audit Negara ketika itu, iaitu Saadatul Nafisah Bashir Ahmad, untuk menyampaikan arahan Najib Razak. Dengan pendedahan bukti baru ini membuktikan Najib Razak kantoi menyalahgunakan kedudukannya sebagai Perdana Menteri untuk menyelamatkan Jolo dalam kes jenayah rompakan 1MDB berpuluh-puluh bilion ringgit di seluruh dunia. Pendedahan bukti baru ini oleh bekas Setiausaha Sulit Najib Razak dalam perbicaraan kes jenayah pindaan laporan audit 1MDB dalam institusi kehakiman negara membuktikan Najib Razak berkomplot bersama Arul Kandasamy, bekas CEO 1MDB, untuk menyelamatkan Jolo agar Jolo tidak ditangkap, tidak disiasat dalam negara Malaysia pada tahun 2016 lalu. Ini merupakan satu kesalahan jenayah terbesar yang didedahkan dalam perbicaraan Mahkamah Malaysia hari ini oleh bekas Setiausaha Sulit Datuk Seri Najib Razak, Pak Cik Makcik Oto Aro. Ini adalah masalah yang sangat besar kepada perkembangan kes jenayah 1MDB Najib Razak yang tidak boleh ditutup lagi. Sama ada kes 1MDB ini kalah atau ditutup saat-saat akhir, hasilnya tetap sama, Pak Cik Makcik Oto Aro. UMNO pasti kalah pada PRU 15 kerana kebodohan Najib Razak berkomplot bersama Jolo merompak duit 1MDB dan memindah laporan audit 1MDB pada tahun 2016 lalu. Ini kesilapan terbesar percaturan kuasa Najib Razak, yang mana dia kantoi membuat penyalahgunaan kuasa untuk meminda laporan audit 1MDB agar Najib Razak dan Jolo selamat pada tahun 2016 ketika itu. Kini tahun 2021, Najib Razak tidak selamat. Jolo masih disembunyikan oleh bosku Najib di luar negara.
Dan ini antara modus operandi yang membunuh UMNO pada PRU15 nanti secara mengejut buat kali kedua. Saya sebagai kingmaker dalam percaturan kuasa politik Malaysia ingin mengumumkan kepada semua pengundi-pengundi dalam sistem pilihan raya demokrasi Malaysia, tolong bersiap sedia untuk menerima keputusan yang terlalu pahit untuk diterima oleh Najib Razak dan parti politiknya. UMNO akan kalah lagi pada PRU15 kerana kes-kes jenayah rompakan 1MDB dan kes jenayah meminda laporan audit 1MDB ini melibatkan Najib Razak adalah punca utama kepada kekalahan UMNO pada PRU15 nanti. Jika sebelum PRU15, Najib Razak dihantar ke dalam istana Sungai Buloh, maka ketahuilah UMNO akan terus hancur, pupus, luput dan kalah dengan sangat-sangat memalukan pada PRU15 kerana kes 1MDB ini masih tidak ditutup oleh kerajaan Ismail Sabri Yaakob di Putrajaya. Najib Razak, saya ingin ingatkan, sekalipun di saat-saat akhir kes 1MDB ini berpihak kepada kamu atau kamu kalah, hasilnya tetap sama. UMNO confirm tumbang dan kalah lagi pada PRU15 nanti. Lebih kurang 2 tahun lagi, PRU15 akan diadakan dalam sistem demokrasi berparlimen Malaysia, Pak Cik Mak Cik Oto Arum. Apakah Najib Razak dan parti politiknya sudah bersedia untuk menggali lubang kubur mereka dalam menghadapi PRU15 yang mana berdasarkan secret information dalam kajian dan penyelidikan saya sebagai penganalisis politik bebas, UMNO diramalkan kalah lebih teruk pada PRU15 berbanding dengan kekalahan pada PRU14 lalu. Kita akan menyaksikan parti-parti baru akan menang besar dan bergabung untuk membentuk kerajaan baru pada PRU15 nanti, dan kita akan menyaksikan Perdana Menteri baharu, iaitu Perdana Menteri ke-10 Malaysia, akan dilantik selepas PRU15. Disebabkan kes 1MDB ini tidak dapat diselesaikan oleh Najib Razak dengan begitu baik, disebabkan kes 1MDB ini tidak dapat diselesaikan oleh parti UMNO sampai sekarang dalam Mahkamah Malaysia, sama ada kes 1MDB ini ditutup atau Najib Razak kalah, malapetaka politik dan bencana politik, tsunami politik akan terus menghancurkan Najib Razak dan parti UMNO pada pilihan raya umum ke-15. Saya mengharapkan kata-kata saya ini dicatat dan diambil serius oleh semua pencatur-pencatur kuasa di seluruh dunia. Tidak boleh U-turn. Tidak boleh diubah keputusan ini. Hanya saya sahaja yang tahu
keputusan PRU 15 itu, Pak Cik Makcik Oto Arum. Percaya atau tidak, keputusan pilihan raya umum ke-15 ini tidak boleh diubah oleh sesiapa. Mungkin saya benar, mungkin sebaliknya. Tetapi saya ingin tegaskan, semua ramalan politik saya dalam percaturan kuasa baru ini adalah tepat dan benar 300%. Sebelum ini, pada 9 November 2016 lalu, sayalah kingmaker, pencatur kuasa yang meramalkan UMNO BN kalah pada PRU 14 lalu. Kerana saya sudah tahu ketika itu, keputusan muktamad pencatur-pencatur kuasa dalam negara Malaysia memberi kekalahan kepada Najib Razak dan UMNO BN yang tidak diketahui oleh sesiapa. Yang tahu hanya Jufazli Syah Ahmad. Kini, kita bercakap tentang PRU 15. Skrip politiknya tetap sama, Najib Razak. Template percaturan politiknya tetap sama. UMNO akan kalah lagi kerana bukti-bukti kes jenayah rompakan 1MDB kamu dalam Mahkamah Malaysia ini adalah kunci utama kepada kehancuran UMNO pada pilihan raya umum akan datang. Tugas saya hanya menyampaikan kebenaran. Saya cukup menghormati dan menyanjung tinggi parti Melayu bernama Parti UMNO. Tetapi kebenaran itu sememangnya terlalu pahit untuk disampaikan dan untuk didengar. Wahai lebih 3 juta ahli UMNO. Jangan menangis darah jika UMNO gulung tikar pada PRU 15 nanti kerana kesilapan Najib Razak yang kalah dan terus kalah dalam perbicaraan kes jenayah rompakan 1MDB dalam institusi kehakiman dunia akhir zaman ini. Perbicaraan Mahkamah Malaysia juga mendedahkan Jolo menghadiri mesyuarat khas 1MDB beberapa tahun lalu bersama Najib dan orang-orang Najib dalam 1MDB. Najib Razak menipu pada tahun 2015 lalu. Dia kata Jolo tidak ada peranan dan tidak ada kuasa serta tidak ada jawatan dalam membuat keputusan merompak duit 1MDB. Rupa-rupanya Jolo adalah orang kuat Najib Razak yang menjadi orang tengah untuk membuat keputusan dalam semua mesyuarat khas dan mesyuarat sulit 1MDB dalam menjayakan misi merompak berpuluh-puluh bilion ringgit duit rakyat, duit pelaburan negara dalam syarikat 1MDB. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur diberitahu ahli perniagaan perompak nombor 1 di dunia yang wanted, iaitu Loh Teck Jo atau lebih popular dikenali sebagai Jolo, hadir pada mesyuarat khas ahli lembaga pengarah 1MDB.
bekas setiausaha syarikat lembaga pelaburan Terengganu TIA yang kemudiannya dikenali sebagai 1MDB, bernama Lim Poh Seng berkata Jolo hadir ke mesyuarat berkenaan yang diadakan di Royal Bintang Damansara Hotel pada 26 September 2009. Menjawab soalan pendakwa raya kanan Datuk Seri Gopal Sri Ram sama ada beliau sedar mengenai kehadiran Jolo pada mesyuarat itu, saksi utama iaitu Poh Seng, orang kuat Najib Razak menjawab iya. Maka dengan pendedahan ini, Najib Razak telah kantoi lagi menyalahgunakan kuasanya sebagai bekas Perdana Menteri, menyembunyikan nama Jolo dalam laporan audit akhir 1MDB yang terbukti semua duit pelaburan rakyat dirompak oleh Najib Razak dan Jolo. Pendedahan bukti jenayah laporan audit 1MDB ini, bukti yang cukup panas, yang cukup tergempar, boleh menghancurkan UMNO pada PRU 15 nanti. Jika masalah 1MDB ini gagal diselesaikan dalam semua 40 kes jenayah rompakan 1MDB atas nama Najib Razak dalam Mahkamah Malaysia, tidak pandai selesai-selesai, maka masalah UMNO akan terus bertambah pada PRU 15. Di musim COVID-19 ini, Pakcik Makcik Oto Aro, jika tsunami gelombang COVID berlaku pada gelombang kelima pada tahun hadapan 2022, maka ini juga adalah masalah besar kepada Ismail Sabri dan kerajaan UMNO di Putrajaya. Negara Malaysia belum menang dan belum bebas daripada tsunami COVID-19 global. Angka COVID dalam negara Malaysia masih tinggi. Lebih 12,000 kes, Pakcik Makcik Oto Aro. Angka kematian dalam krisis COVID-19 dalam negara Malaysia masih tinggi. Beratus-ratus nyawa mati secara mengejut akibat krisis virus COVID-19 global. Jika Ismail Sabri dan kerajaan UMNO di Putrajaya gagal menyelesaikan tsunami COVID-19 yang saya ramalkan gelombang kelima akan menyerang Malaysia tidak lama lagi, maka PRU 15 nanti Najib Razak dan UMNO akan kalah dengan sangat-sangat teruk pada pilihan raya umum akan datang. Inilah masalah besar dan rahsia besar yang saya ingin kongsikan kepada Najib Razak dan ahli-ahli Parlimen UMNO. Bukan sahaja masalah 1MDB yang perlu ditanggung oleh UMNO pada PRU 15. Masalah COVID ini akan menjadi bom jangka yang akan meletup COVID ini akan makin teruk. Kerana dasar dan polisi yang dilaksanakan oleh Ismail Sabri dan kerajaan UMNO hari ini adalah memberi kelonggaran kepada rakyat Malaysia di musim COVID-19. Dasar ini baik untuk ekonomi negara, untuk kebebasan rakyat di musim COVID. Akan tetapi untuk jangka panjang, malapetaka COVID-19 ini, gelombang kelima secara prospek boleh menyerang negara Malaysia tidak lama lagi. Jangan
berada dalam kedudukan selesa Najib Razak dan Parti UMNO. Peperangan percaturan kuasa dunia ini belum selesai. Dan saya sebagai kingmaker dalam percaturan kuasa dunia akhir zaman ini, atas nama Allah yang Maha Berkuasa, UMNO akan kalah pada PRU15 kerana dua masalah utama. Masalah pertama adalah masalah 1MDB yang terus dirompak oleh Najib Razak sehingga hari ini. Masalah kedua adalah masalah tsunami COVID-19 yang masih belum berjaya diselesaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-9 Malaysia, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan Kerajaan UMNO di Putrajaya. Maka akhir sekali, saya ingin katakan secara kesimpulan, PRU15 adalah episod terakhir untuk Najib Razak dan Parti UMNO. Suka ataupun tidak, setuju ataupun tidak, percaya ataupun tidak, 1MDB dan COVID-19 inilah yang akan menghancurkan UMNO pada PRU15 buat selama-lamanya. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih rakyat Malaysia.